Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar cikgu ni. Salam cikgu. Salam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, baik. Nampak semua cergas-cergas petang ni. Okey, bagi sebelum memulakan kelas cikgu pada hari ni, cikgu nak minta wakil seorang untuk bacakan doa. Cikgu nak minta Hamzah boleh bacakan doa? Boleh cikgu, boleh. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Okey, terima kasih Hamzah kerana mengetuai bacaan doa tadi. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya semua ni, apa khabar semua? Macam mana kesihatan kamu semua? Sehat cikgu. Baik cikgu. Jadi pencapaian internet kamu dekat rumah macam mana? Laju. Rasakan dia okey. Okey, kalau semua internet laju. Okey, kalau macam tu cikgu nak minta buka kamera sekejap boleh untuk cikgu ambil attendance lah. Sebenarnya cikgu dah boleh ambil dah sebab cikgu ada pakai Google Attendance. Jadi cikgu tahulah siapa yang hadir ke tak hadir ke cikgu tahu. Tapi cikgu saja nak tengok muka-muka pelajar cikgu ni. Oh, Suwaidah amazing Okey, nampak semua ada Okey, betul lah. Cikgu tengok kat sini pun semua hadir, ada 27 orang termasuk cikgu lah. Okey, baiklah. So cikgu harap semua berada dalam keadaan yang selesa lah. Okey, baiklah. Kamu semua nampak tak apa yang cikgu present ni? Nampak cikgu, nampak. Nampak lautan yang luas. Lautan yang Ada luas. bulan. Okey, baiklah. Okey, kamu tengok ni. Apa yang kamu, bila kamu tengok gambar ni kan, apa yang kamu nak describe atau kamu nak bayangkan? Boleh tak cikgu nak tahu? Cuba seorang bagi tahu cikgu. Saya cikgu. Boleh lah. Fitri okey. Ya, saya nampak satu kelas di Afrika. Betul tahu dekat Afrika. Okey, baiklah, seterusnya untuk gambar ni. Agak-agak dekat mana ni kalau gambar belah kanan ni? Kat Malaysia. Dekat Malaysia, betul. Okey, jadi cikgu sekadar nak tunjukkan kepada kamu lah. Kerana kamu ni antara orang-orang yang beruntung, yang bertuah tau, duduk dekat negara kita ni kan, yang kerajaan dah berikan suasana belajar yang kondusif, yang selesa berbanding dengan suasana dekat negara lain. Contoh dekat gambar yang sebelah kiri ni jugalah tadi. Cikgu maaf tengok kiri sikit sebab sini ada monitor cikgu. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini, dekat Afrika tu kan, kalau agak-agak kalau kamu duduk kat suasana macam tu, kamu boleh ke? Ui, penat cikgu. Tak boleh cikgu, tak boleh cikgu. Saya rasa tak boleh lah cikgu. Fokus. Okey, baik. Okey, baiklah. Okey, baik. Okey, seterusnya, kamu tahu tak topik apa yang kamu nak belajar hari ni? Tak tahu lagi cikgu. Okey, kalau baca kat sini boleh nampak ni. Pengenalan tentang kotak fuse agihan. Minggu lepas kamu dah belajar cara-cara untuk mengenal pasti kan, klasifikasikan jenis-jenis color cable kan untuk tentukan live, neutral dan earth. So, minggu ni cikgu akan ajarkan tentang kotak fuse agihan lah. Sebelum tu cikgu nak ceritakan sikit lah pengalaman cikgu lah baru-baru ni. Kawan cikgu punya kawan baru terlibat ataupun terlibat dengan kemalangan lah, di mana kamu tahu tak kereta apa yang paling king sekali dekat atas jalan raya? Myvi. Betul. Jadi kawan cikgu punya kawan ni dia terlanggar belakang lori lah. Jadi bila dia langgar belakang lori tu, maksudnya teruk lah kan remuk kat depan tu kan, sampaikan dia punya beg udara dia, airbag tu terkeluar. Maksudnya nak bagi tahu tu agak kuat jugalah hentakan dia tu kan. Jadi kamu boleh bayangkan tak kalau beg udara tu tak keluar, agak-agak apa yang akan jadi pada penumpang tu? Mungkin dia cedera teruk cikgu. Betul. Jadi
apa yang cikgu nak kaitkan dengan pelajaran hari ini, macam tu jugalah dekat rumah kita ni ada satu yang kita panggilkan kotak fuse agihan. Okey, ni dia. Fungsi dia sama juga. Dia melindungi ataupun menjaga keselamatan setiap pendawaian yang ada di dalam rumah kita. Okey. Siapa pernah nampak benda ni dekat rumah dia? Saya rasa. Saya pernah, cikgu. Saya. Saya rasa semua ada rasanya kat rumah masing-masing kan? Ayah saya tak bagi sentuh. Tak bagi sentuh. Betul-betul. Jangan sentuh sembarangan. Okey, baiklah. Sebenarnya benda ni sangat penting lah untuk ada dekat rumah kita sebab benda ni yang akan mengawal lah keseluruhan keselamatan sistem di dalam pendawaian di dalam rumah kita. Okey, ni berita baru pada 8 November 2021. Nampak tak dia tajuk dia apa? Seorang boleh bacakan tak yang dekat petak merah tu? Cikgu nak minta seorang bacakan, boleh? Siapa-siapa boleh? Saya tolong, cikgu. Saya. Ramai tu siapa? Okey, Azimah. Shah Alam, kegagalan sistem pendawaian elektrik di rumah atau kediaman menjadi penyumbang utama punca berlakunya kebakaran di Selangor. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ceritakan ataupun nak kaitkan kegagalan sistem pendawaian ni maksudnya tidak kira lah sama ada peralatan komponen perkakasan elektrik itu sendiri dekat rumah ataupun pendawaian telah lama ke ataupun fungsi-fungsi orang kata keselamatan dia telah tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan kebakaran lah. Contoh dia tengok gambar sini. Nampak tak? Teruk tak agak-agak? Rentung you. Teruk cikgu. Betul. Okey, baiklah. Kita masuk kat topik kita. Okey, ini adalah kotak fuse agihan lah. Dan ataupun bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai distribution board, DB. Kalau bahasa Melayu dia kotak fuse agihan lah, KFA. Okey, terdapat dua jenis KFA yang kita ada. Okey, agak-agak kamu sebelah kiri ni kotak KFA jenis apa dan sebelah kanan ni kotak KFA jenis apa? Siapa yang tahu? Boleh ceritakan tanya. Boleh bagi tahu cikgu. Satu plastik, satu lagi besi. Okey, betul. Okay, kita tengok Betul satu yang jenis PVC box, maksudnya plastik lah. Dan yang sebelah kanan itu jenis logam ataupun metal box, besi lah. Okey, jadi cikgu nak cakap kebiasaannya yang plastik ni kita akan gunakan biasanya kat rumah kediaman kita lah. Dekat rumah kediaman kita biasanya menggunakan yang plastik. Manakala pula yang jenis besi ni kebiasaannya kita akan jumpa di industri. Kenapa dia letak kat industri? Sebab dekat industri ni kadang-kadang environment dia tak tentu. Ada yang kawasan panas, kawasan sejuk kan. Jadi dia gunakan yang metal supaya lebih tahan lama. Kalau dekat rumah ni biasa tak ada siapa yang usik. Okey, boleh nampak tak agak-agak ni gambar ni? Boleh cikgu jelas. Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Boleh kalian nampak Okey. Jadi contohlah KFA ataupun kotak fuse agihan yang selalu berada dekat rumah Okey. Okey, seterusnya adalah tentang fungsi kotak fuse agihan. Okey, fungsi kotak fuse agihan ni pertamanya adalah untuk menempatkan alat-alat perlindungan dan keselamatan di tak elektrik di rumah. Macam cikgu kata tadi, dia sebagai tempat perlindungan lah. Macam kalau kereta tadi cikgu kaitkan, dia ada sistem beg udara kan. Jadi bila dia detect kemalangan, terhentak depan kereta kuat, jadi beg udara tu akan automatik keluar. Dan begitu jugalah sistem pendawaian dekat rumah di mana KFA ni fungsi dia untuk alat-alat keselamatan lah untuk kita punya sistem pendawaian. Kalau anda kata dia detect berlaku litar pintas ke apa ke, jadi dia akan segera orang kata automatic offkan bekalan tu. Seterusnya juga adalah satu tempat pengagihan bagi kabel litar akhir ke beban. Agak-agak faham tak poin yang kedua ni? Tak jelas. Saya kurang faham cikgu. Okey, tak apa, tak jelas. Okey. Kabel litar akhir ke beban tu maksudnya wire daripada luar masuk ke sini, lepas tu dia pergi ke lampu kipas ya cikgu? Betul, siapa cakap tu? Aiman saya cuba tengok, cikgu. Tengok gambar ni.
Betul lah yang Aiman katakan tu. Nampak tak? Contohnya cikgu tunjuk kat gambar tu, dekat bahagian atas ni kan. Atas ni, kabel ni yang keluar ni, maksudnya kotak fuse agihan ni ibarat jantung dia lah. Dia akan keluar dan pergi ke kipas, pergi ke loceng, pergi ke soket bawah ni kan. Macam kita, jantung kita macam-macam lah tempat yang dikawalkan. Jadi kalau kotak fuse agihan ni tidak berfungsi ataupun rosak ke apa, kemungkinan litar-litar yang lain seperti litar kipas ini, litar soket dan loceng ni semua tak akan dapat beroperasi. Jadi kamu kena ingat ni fungsi-fungsi ni. Nanti cikgu akan tanya ni. Okey, baiklah. Cikgu nak minta kamu apa ni? Cikgu nak bagi kamu satu orang kata aktiviti. Boleh tak kamu cari dekat internet, cikgu nak kamu cari apa komponen-komponen yang ada dekat dalam kotak fuse agihan. Boleh tak cikgu bagi kamu masa dalam 3 minit untuk kamu cari? Boleh cikgu. Boleh Okey, cikgu. bagus-bagus. Okey, cikgu ada kat sini. Apa-apa kamu boleh tanya cikgu. Kamu cuba cari mana tahu kamu jumpa yang lain daripada cikgu punya ke kan apa kan, kita boleh bincangkan bersama. Kalau kamu ada apa-apa nak tanya cikgu, kamu boleh tanya. Sebab cikgu ada je kat sini. Sekejap cikgu, line saya slow lah cikgu. Okey, tak apa, tak apa. Ada yang dah jumpa ke? Okey cikgu, dah jumpa Senyap cikgu. je ni. Aiman dah jumpa Jumpa cikgu. Sudah. Okey, kalau semua dah jumpa. Semua dah jumpa ke? Dah cikgu. Dah. Sudah. Okey, cikgu. baiklah. Kalau semua dah jumpa, cikgu nak tanya, siapa nak bagi tahu cikgu apa yang kamu jumpa? 5 komponen dekat dalam kotak fuse agihan. Oh, Aiman laju angkat tangan ni. Okey Aiman, boleh cuba. Saya start dari bawah ya cikgu. Boleh, tak ada masalah. Daripada bawah kita ada earth bar dengan neutral bar. Okey, lagi? Kita pergi ke bahagian pertengahannya, kita akan ada beberapa komponen macam MCB, MCCB, PLAB. Lepas tu kita juga ada main switch kat situ. Okey, baiklah, betul lah apa yang Aiman katakan. Okey, selain daripada Aiman katakan, ada tak yang lain-lain jumpa selain daripada apa yang Aiman beritahu tadi? Terima kasih ya Aiman sebab berikan jawapan tadi tu. Terima kasih, betul sangat. Sama-sama cikgu. Ada siapa-siapa yang Cikgu, jumpa? saya ada soalan cikgu. Boleh, apa tu Hisham? RCCB sama ke cikgu dengan PLAB cikgu? Oh, sama saja. Dia banyak. Nanti cikgu akan terangkan sekejap lagi Oh, Okey. cikgu. Okey, baiklah. Rasanya semua dah jumpa. Okey, cikgu teruskan. Okey. So jadi 5 komponen utama dekat dalam kotak fuse agihan ni. Yang pertama dia ada main switch. Main switch ni ataupun kita bahasa Melayu dia switch utama lah. Yang keduanya ada pemutus litar arus bocor ke bumi ataupun PLAB. Okey, jadi macam kawan kamu Hisham tadi tanya, RCCB tu apa kan? Sebenarnya sama saja. Ada yang sebut PLAB, ada yang sebut RCCB, ada yang sebut ELCB. Contoh ELCB tu dalam bahasa Inggerisnya Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi banyaklah nama-namanya tapi gambarnya ataupun fungsinya adalah sama. Okey. Faham tak Hisham? Jelas? Oh, jelas cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, nombor 3 adalah Miniature Circuit Breaker, MCB. Keempat, neutral bar. Dan yang kelima, earth bar. Okey, kalau kamu tengok kat gambaran ni, sebenarnya neutral bar dengan earth bar ni nak membezakan dia. Kalau kamu tengok dia ada kaki yang warna biru kat sini kan, nampak tak?
Nampak cikgu? Nampak Kaki cikgu, ni kadang ada warna hitam cikgu. betul. Pandai lah Akmal. Akmal pernah jumpa ya? Pernah cikgu, Okey. pernah. Jumpa dekat lab Betul cikgu, kat lab cikgu. Okey, betul lah. Lab kita menggunakan warna hitam lah kaki dia kan, sebab kita guna lab kita guna apa? PVC jenis metal. Ada sebab tu dekat lab guna PVC jenis metal. Kalau dia sediakan yang plastik, habis semua. Saya rasa memang dah pecah-pecah dah. Kamu semua kena ganas kan buat kerja. Okey, jadi membezakan neutral bar ada kaki ni lah. Dan earth bar tak ada. Dia biasanya terus ke badan kotak fuse agihan tu. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Jelas ke? Dia cuma kelabu-kelabu je sikit cikgu. Jelas. Oh. Kita ada colour. Tapi boleh nampak lah. Dia tak ada colour tapi Okey. nampak. Cikgu pun pelik kenapa tak ada colour. Cikgu dah set up tadi okey. Mungkin masalah teknikal. Okey, tak apa. Ini cikgu bukakan dia. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk kepada kamu. Inilah gambaran main switch. Okey, ini main switch yang sebenar. Ini ialah PLAB tadi. Dan ini adalah MCB. Mesti kamu tertanya apa benda ni kan? Okey, nanti cikgu akan tunjuk. Okey, lupa cikgu nak tunjuk. Okey, ini adalah neutral bar dan ini adalah earth bar lah. Okey. Cikgu tak tahu kenapa colour dia berubah. Tadi cikgu tengok okey. Okey, tak apa. Kita teruskan saja sebab kita ada gambar. Kat slide kita pun dah ada gambar. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk pada fungsi 5 komponen di dalam kotak fuse agihan. Okey, yang pertama tadi, switch utama. Okey, switch utama ni fungsi dia adalah untuk menyambung dan memutuskan litar utama. Okey, kenapa dia fungsi dia macam gitu? Untuk menyambung dan memutuskan litar utama. Agak-agak siapa boleh jawab? Ni cikgu tanya random je. Siapa-siapa boleh cuba. Kalau nak cuba, boleh cuba. Ada yang nak cuba ke? Ke tak tahu? Kalau tak tahu, cuba cakap tak tahu. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, baik, tak apa. Tak tahu, cakap tak tahu. Nanti cikgu boleh terangkan. Okey, fungsi dia adalah untuk menyambung dan memutuskan litar utama kerana dia, itulah sebab itulah nama dia main switch. Sebab fungsi dia memutuskan atau menyambungkan litar utama. Maksudnya dekat sini, apabila kita offkan switch ni, kita offkan, ini dalam keadaan apa orang kata, kalau kita nak off on lah, dia punya orang kata isolator dia turun naik dia kan. Okey, jadi kalau kita offkan dia, cikgu tunjukkan ni Okey, contoh ni ini dalam keadaan on. Bila kita offkan dia, kita tarik dia macam gini, kesemua bekalan dekat tepi-tepi ni tak akan sampai. Maksudnya tak ada bekalan lah dekat situ. Sebab itulah dia menjadi switch utama. Maksudnya kalau kita on kan, baru yang lain-lain akan menerima bekalan kuasa daripada dia. Sebab tu nama dia switch utama. Jadi kalau kita tengok kat sini, gambar dekat slide. Okey kan, yang gambar yang paling kiri ni adalah zaman cikgu masa cikgu Tarika dulu cikgu pernah jumpa lah. Sekarang cikgu jarang jumpa. Dan yang ini mungkin tahun cikgu 2002 ke dah start pakai yang ini. Yang ini dalam dia ada fuse. Kalau kamu nak tahu, dalam dia ada fuse. Dan tahun-tahun ataupun ikut peradaan zaman sekarang kan, dia dah gunakan yang moden lah, lebih moden, iaitu gunakan MCB. Nama dia sama juga, orang kata main switch sebagai main switch. Dia gunakan yang ini. Kenapa dia ubah? Kerana kalau kamu tengok kat sini, dekat dalam ni dia ada satu fuse tau. Okey, jadi biasanya kalau berlaku kerosakan, orang kata beban lebih ke apa, fuse ni akan putus. Jadi bila putus, kita nak kena beli ganti baru apa semua kan. Dah jadi macam satu kerja pula, nak kena pergi ke hardware cari fuse kan. Jadi dia tukarkan kepada yang macam gini ni, yang kanan sekali ni. Jadi kalau dia detect ada kerosakan pada litar, dia terus turun, jatuh dan kita perlu naikkan semula sahaja. Tak perlulah kita nak pergi beli fuse kan. Maksudnya sekali tu kita boleh pakai lama. Okey, yang keduanya pula adalah PLAB. Fungsi PLAB ni juga adalah alat pemutus bekalan elektrik secara automatik apabila berlaku kebocoran arus elektrik ke bumi ataupun litar pintas. Okey, kat sini biasanya PLAB ni dia akan trip apabila kabel bumi bersentuhan dengan kabel neutral ke ataupun kabel live bersentuhan dengan kabel bumi. Jadi PLAB ni akan trip. Okey, dekat sini cikgu nak tunjuk kepada kamu Okey, kamu nampak tak? Ini PLAB.
Okey, kalau kamu tengok dekat sini kan, dekat sini ada satu button, kita panggil ada button T kalau kamu nampak kat sini. Nampak tak agak-agak? Oh nampak cikgu. Warna Dekat putih kan. bawah dia ada tulis apa kalau kamu boleh baca? RCCB. Push Atas dia? monthly. Push monthly. Okey, sebenarnya untuk menjaga peralatan ataupun kita punya pendawaian rumah, kita kena tekan button T ni setiap bulan. Tapi tak ramai orang yang mempraktikkan. Sebab apa kena tekan tiap bulan? Cikgu bagi contoh, cikgu masukkan bekalan untuk DB ni. Okey, ni cikgu naikkan ni ada automatik ada current lah. Bila kita naikkan, kita akan cuba tekan. Tengok. Bila kita tekan, dia akan jatuh semula. Nampak tak? Kita naikkan. Kiranya cikgu, Apa dia? Kenapa kalau tu? tekan kita akan putus lah ya. Betul, litar akan putus. Tapi benda ni hanya untuk menguji sama ada PLAB kita masih berfungsi dengan baik ataupun tidak. Tapi ramai yang tak buat kan, betul tak? Saya rasa kat rumah kamu semua tak pernah buat benda ni. Betul cikgu jarang buat. Jadi kalau waktu kena Dekat aset asrama nanti selalu. bahaya lah. Betul. Kalau kena petir ke apa rumah kamu kan, kalau benda Mudah ni tak terbakar. kalau tak beroperasi, ya betul. Boleh mengakibatkan kebakaran ataupun kerosakan pada perkakasan elektrik kamu lah, seperti TV, monitor laptop kamu, komputer kamu kan. Padahal nak uji ni sangat mudah kan, sangat mudah. Kamu tinggal tekan saja, naikkan, tekan saja. Kalau dia turun tu maksudnya dia masih berfungsi dengan baik. Kalau tak turun tu kamu kena panggil lah kontraktor untuk datang dan cek mungkin sistem pemumian kamu kurang baik ke apa ke. Kena buat setiap bulan sebab dekat sini pun dia dah tulis dah. Push monthly, betul? Kalau Betul, kamu cikgu. kalau kamu tak rajin nak tekan setiap bulan, mungkin 3 bulan sekali bolehlah cuba kan. Okey, seterusnya adalah MCB. Fungsi MCB ni adalah untuk memutuskan bekalan elektrik sekiranya berlaku arus lebih yang melebihi kapasiti MCB. Okey. Jadi apa yang masukkan melebihi arus lebih yang melebihi kapasiti MCB? Apa? Siapa faham? Yang saya faham lah cikgu, Okey, kalau current dekat rumah kita tu dia melebihi daripada bekalan yang sepatutnya. Jadi MCB tu dia akan terturun. Macam tu cikgu. Betul Hisham, betul. Terima kasih Hisham. Pandai Hisham Okey, betul. Setiap MCB ni mempunyai kapasiti dia. Okey, cikgu tunjukkan kat kamu. Kalau kamu perasan, dekat sini dia ada tulis contohnya nampak ada tulis C20. Nampak cikgu, Nampak, nampak. So bermaksud satu MCB ni hanya boleh membawa 20 ampere sahaja. Jadi apabila kita pakai beban yang lebih apa semua kan, jadi dia akan turun lah, dia akan trip lah. Itulah yang maksudnya dekat sini. Kamu tengok ni kat slide cikgu. Dia kata memutuskan bekalan elektrik sekiranya berlaku arus lebih yang melebihi kapasiti MCB itu. Okey, faham ni semua? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, baik. Baguslah belajar cikgu Faham ni. cikgu. Okey, jadi kat kiri ni adalah jenis MCB yang lama lah. Kalau kamu tengok ni, dia gunakan dawai-dawai yang kecil ni kan. Dia akan buka dawai ni, dia akan balut kat dalam ni dan letak. Jadi setiap kali putus dia kena balut lagi. Seterusnya menggunakan inilah cikgu tunjukkan tadi, MCB ni. Dalam ni sama je, dia ada fuse. Lepas tu dah mengikut peradaan zaman moden, digunakan yang seperti main switch yang baru punya juga macam gini. Bila dia turun naik kan, turun naik je lah. Tak perlu kita nak beli fuse kan. Lebih menjimatkan wang kita dan masa kita. Contohnya kat sini kan, kamu tengok dalam ni sama je, dia ada fuse. Ni jenis lama lah. Kalau fuse ni putus ke apa, kena beli kat kedai. Dah satu kerja pula kan. Atau nak masak ke apa, urgent kan. Orang nak datang Kita rumah tak boleh hari buat raya. bypass kan cikgu kan? Bagus Akmal, soalan yang bagus. Ya betul, jangan sesekali buat bypass. Sebab kita tak tahu dawai yang kita gunakan untuk bypass tu, dia boleh tampung sampai berapa amp. Katakan kat situ dawai tu kamu pakai yang tebal sampai 30 amp. Padahal kamu punya peralatan tu sampai berapa amp saja kan. Jadi dia akan merosakkan peralatan, tapi MCB kamu tak function sebab kamu bypass. Bahayalah kat situ. Ya Aiman macam nak tanya soalan tu. Cikgu, bypass tu apa ya? Saya Okey, bypass ni contohnya kan. Okey. Kat sini ada satu fuse ni, dia dah putus tau. Dalam ni ada macam ada dawai. Bila dia dah putus, dia takkan ada sambungan. Takkan ada continuity. Jadi ada orang biasanya akan ambil dawai halus, dia akan balut kat ujung ni ke hujung sini. Faham tak maksud cikgu? Oh, Jangan buat ada Jangan buat sebenarnya tak elok buat sebab macam benda tu ni bahaya Betul. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama.
Okey, baiklah. Seterusnya yang keempat dan kelima ni adalah fungsi yang sama sebenarnya, neutral bar dan earth bar. Iaitu fungsinya adalah terminal bagi mengikat semua kabel neutral dan earth. Okey. Kat sini kalau kamu tengok kat sini kan. Sekejap kabel tengok gambar sebelah ni. Okey. Kalau kamu nampak ni earth bar dan sini neutral bar. Ini earth bar dan sini neutral bar. Okey, cikgu kata sebab dia mengikat ke semua kabel kan. Kebiasaannya semua kabel neutral dan earth yang datang daripada kita punya beban dalam pendawaian semuanya akan disambungkan kepada, kalau sini neutral, letakkan semua neutral dekat bahagian earth neutral bar lah. Kalau semua kabel earth dia akan letakkan di bahagian earth bar. Okey. Faham tak cikgu cakap? Atau cikgu explain? Faham cikgu. Faham. Jelas. Faham. Okey, kalau jelas, kalau faham, okey cikgu nak kamu cuba jawab aktiviti cikgu ni. Cikgu bagikan link kepada kamu. Cikgu nak minta kamu cuba jawab, boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu akan berikan dekat ruangan chat spot ya. Okey, kamu cuba jawab. Ini hanya untuk fungsi MCB saja fungsi-fungsi peralatan 5 komponen ni kamu boleh cuba jawab. Cikgu bagi masa kamu, cikgu rasa 2 minit pun cukup sebab sangat senang soalan ni. Kamu boleh tengok Boleh buka tak? Cikgu tak boleh buka. Tak boleh buka. Tak boleh. Tak boleh. Cikgu tersilap link tu. Tak boleh. Okey, Mana satu link cikgu? Okey, maaf. Okey, cikgu bagi terus direct lah. Sebab cikgu tu try pakai short URL kan supaya dia punya link tu pendek baru sikit. boleh. Okey, baik. Boleh buka semua Kalau boleh buka, okey terus jawab. Nanti dah habis tu letakkan nama. Cikgu nak tengok siapa paling laju ni. Okey, 2 minit daripada sekarang Kalau apa-apa yang tak faham, nak cakap dengan cikgu, nak tanya dengan cikgu, boleh tanya. Ada yang selesai menjawab ke? Dah cikgu. Dah, Selesai cikgu. Okey. Okey, agak semua dapat jawapan yang betul ke? Biar cikgu Betul. tengok kejap. Semua dapat jawapan yang betul ni. Senang sangat ke soalan cikgu ni? Boleh cikgu. Senang cikgu. Okey. Senang lepas cikgu ajar kami. Senang jelas cikgu terangkan tadi. Alhamdulillah. Kalau senang baguslah Okey, baiklah. Kalau semua dah jawab, okey. Jadi seterusnya, cikgu rasa itu sahaja untuk pengajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu sebelum cikgu terlupa kan. Cikgu terlupa tadi nak beritahu kamu. Sebenarnya dalam dalam kotak fuse agihan ada cara menyusun jenis peralatan-peralatan ni. Okey, kalau kamu tengok dekat sini nampak kan? Okey, kebiasaannya kita akan susun sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Maksud cikgu dekat sini yang paling utama adalah main switch dia, switch utama. Kemudian adalah PLAB, kemudian barulah MCB. Jadi cara susunan dia tidak kira sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, mestilah bermula dengan switch utama, kemudian PLAB dan juga MCB. Faham tak? Faham cikgu. Okey, baiklah. Okey, so cikgu rumuskan tentang hasil pembelajaran hari ini. Kita dah belajar, kalau ikutkan, belajar 4 perkara lah. Yang pertama tentang jenis KFA, kemudian fungsi KFA kan, betul? Kemudian lagi 5 komponen KFA dan juga fungsi-fungsi komponen yang terdapat dalam KFA ni. Okey, jadi kelas pun dah nak habis. Cikgu nak tanya, ada tak siapa-siapa yang nak bertanyakan pertanyaan kepada cikgu? Kalau siapa nak tanya, cuba raise hand, beritahu nama, cuba tanya cikgu apa-apa soalan. Cikgu, saya nak tanya. Ya, Aiman. Raise dah.
Yang cikgu Sorry. tunjuk bar dengan neutral bar tadi kan. Kenapa neutral bar Okey. tu ada kaki cikgu? Okey, soalan Yang yang kaki bagus. biru tadi. Okey, bagus. Soalan tu bagus. Okey, cikgu tunjukkan kepada kamu kejap Okey, baik. Kamu nampak tak gambar dekat slide kamu ni, dekat kamu punya monitor? Nampak cikgu, nampak. Okey. Kebiasaannya untuk panel PVC akan menggunakan kaki yang biru tadilah ataupun hitam ni kerana dia tak boleh direct dengan metal sebab benda yang bersifat logam ataupun besi ni kan bersifat pengalir, betul? Jadi kalau dia tak letakkan kaki tu, maksudnya dekat situ neutral dengan earthing dah akan bercantum. So akan jadi ditah-pitah, akan jadi short circuit lah kita panggil kan sebab dah bersambung antara satu sama lain. Jadi fungsi kaki tu diletakkan biasanya pada panel jenis metal sahaja. Kalau kamu tengok gambar belah kiri ni, panel PVC tidak memerlukan kaki. Sebab apa? Cuba bagi tahu cikgu sebab apa. Oh, sebab PVC tu dah memang penebat. Betul. Itulah sebab kenapa dia perlu meletakkan kaki tu pada panel jenis metal sahaja. PVC tak perlu. Okey. Oh, faham. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Aiman. Terima kasih tanya soalan ni sebab ni kalau kamu tak tanya, kawan-kawan kamu pun mungkin tak tahu. Okey, ada lagi siapa-siapa yang nak tanyakan cikgu soalan? Tak ada cikgu. Clear sudah. Okey, kalau tak ada, okey cikgu dah sediakan satu Google Form bagi pelajar merumuskan hasil pembelajaran hari ini sebab cikgu nak tengok kamu semua ni faham ke tak apa yang kamu belajar hari ini. Jadi cikgu nak minta kamu semua untuk jawablah Google Form ni. Cikgu akan berikan link, minta kamu jawab, boleh? Boleh cikgu. Okey, so kamu tak payah buat, kamu tak perlulah buat rumusan kan sebab kalau seorang saja buat rumusan cikgu tak tahu, mungkin ada pelajar yang tak faham kan. Jadi dekat sini kamu perlu masukkan nama kamu, nombor matrik kamu. Jadi cikgu akan nilai lah, cikgu akan tengok siapa yang kurang faham ke apa untuk tugasan hari ni, untuk pembelajaran hari ni. Okey, boleh cuba jawab ya. Cikgu bagikan kamu 3 minit lah. Sangat mudah. Kalau tak boleh buka ke apa, bagi tahu cikgu mantu cikgu boleh fix balik. Cikgu ni hebat sebenarnya. Bab-bab IT dan pakar teknologi ni kan. Betul cikgu, dia macam streamer ya. Tak adalah, cikgu bukan streamer. Cikgu ada tengok satu video yang cikgu dia yang ajar arkitek tu kan. Cikgu tertarik lah dengan cara dia mengajar kan, dia punya setup dia tu kan. Cikgu nak try macam dia lah tu. Tapi cikgu belum lagi lah sampai ke tahap level tu kan. Itu cikgu tu sangat hebat tu. Saya rasa kamu semua tahu kot cikgu arkitek tu kan. Cikgu yang buat lukisan kejuruteraan tu kan. Semua boleh jawab ke tu? Sunyi je kelas saya ni. Tengah jawab cikgu. Tengah fokus cikgu. Tengah jawab cikgu, sekejap Okey. Tinggal satu lagi. Okey, baik. Dah siap cikgu. Dah siap cikgu. Okey, cikgu nak tengok berapa orang dah respon ni. Baguslah, semua betul lah jawabnya, tak ada salah pun ada seorang salah ni. Okey, cikgu tengok ni semua dah respon. Okey. Ada lagi ke yang belum respon?
Pandai Aiman. Aiman ambil hati cikgu ke Aiman? Aiman nak makan lebih ke tu? Tak adalah cikgu. Okey, kat sini cikgu tengok semua dah ada respon Dah ada 25 orang pelajar yang telah respon. Okey, semua jawab dengan betul lah. Kat sini cikgu tengok tak ada kesalahan lah. Maksudnya kat sini tak ada yang salah jawab. Okey, maksudnya cikgu anggarkan kamu semua faham lah dengan topik pelajaran kamu pada hari ni, betul? Betul cikgu. Faham cikgu? Okey, baiklah. Okey, baiklah. So, kalau dah selesai tugasan untuk rumusan tadi, cikgu nak berikan kamu juga latihan. Okey, boleh tak nanti lepas habis kelas ni, nanti cikgu akan berikan kamu tempoh 1 minggu untuk kamu ambil gambar kotak fuse agihan di rumah masing-masing. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat, cikgu nak kamu ambil gambar depan sahajalah. Maksudnya kamu tak perlulah buka kotak fuse agihan tu kan. Kamu ambil gambar hadapan saja. Sebab kalau buka, cikgu pun risau kalau apa-apa jadi kan. Jangan sentuh lah. Ambil gambar depan ni saja. Jangan sentuh. Ambilkan gambar. Kalau boleh cikgu nak nampak lah dia punya tulisan-tulisan ni, cikgu nak nampak. Sebab ada kaitannya dengan topik hadapan yang kita akan pelajari nanti. Sebab cikgu tak terangkan lagi kan apa benda yang 40A, 230A ni kan. Okey, jadi cikgu nak kamu ambil gambar. Cikgu bagikan kamu 1 minggu untuk kamu hantar tugasan dekat dalam Google Classroom lah. Nanti cikgu akan bukakan satu platform untuk kamu hantar dekat situ. Okey. So, baiklah, cikgu ucapkan terima kasih kerana pelajar cikgu hari ni bersungguh-sungguh support cikgu kan. Maksudnya teman cikgu mengajar kan. Tak adalah cikgu mengajar seorang-seorang sebab kelas online ni kadang-kadang kalau pelajar tak beri respon, cikgu pun macam ada ke tak ada ni pelajar cikgu ni, betul tak? Betul cikgu. Betul cikgu. So nanti kalau kamu semua ada masalah kan, mungkin ada masalah dengan kamu punya latihan yang cikgu suruh buat dekat rumah ni, kamu boleh hubungi cikgu lah melalui aplikasi WhatsApp ataupun kamu nak call cikgu terus pun tak ada masalah. Kamu semua ada nombor cikgu kan, ada dalam grup WhatsApp kan? Okey. Ada. Baiklah. Cikgu, minggu depan ajar apa cikgu? Minggu depan cikgu akan ajarkan berkaitan dengan topik KFA juga, tapi cikgu akan lebih terperincikan lah apa yang fungsi C20 ni, apa yang masuk dekat nombor-nombor kat sini cikgu akan ajar. Sebab cikgu nak latihan kamu berkaitan dengan benda tu lah. Apa yang cikgu suruh kamu buat tu cikgu harap kamu buat lah dan cikgu akan kamu hantar Okey, so baik. Kamu kenal tak? Agak kamu kenal tak siapa Thomas Edison ni? Siapa pernah dengar nama dia ni? Pernah dengar tapi tak ingat. Dia cipta lampu. Betul. Cikgu kan, sebab cikgu berada dalam bidang electrical ni kan, cikgu macam tertarik lah dengan tokoh Thomas Edison ni. Sebab apa tau, dia ni berusaha bersungguh-sungguh untuk capai apa yang dia inginkan. Bila cikgu fikir balik, betul lah kan, kalau kita tak usaha, kalau kita biarkan macam tu, dia tu tak akan datang tiba-tiba pun. Dengan usaha je kita boleh dapat kejayaan tu, betul tak? Betul. Cikgu. So macam kita selalu fikir kan, kalau kita nak buat sesuatu tu, mesti kita akan fikir 4 benda, 4 perkataan. Kita akan fikir what will people say, betul tak? What will people say? Kalau bila kita nak buat benda tu, kita akan fikir macam tu. Tapi pada pendapat cikgu, kalau kamu buat sesuatu tu yang kamu rasa betul, yang kamu rasa kamu boleh buat, yang kamu boleh lakukan, kamu buat saja. Thomas Edison ni berapa kali dia gagal dalam mencipta sebiji lampu sampai orang kata dia gila. Tapi akhirnya dia berjaya. Nampak tak kat situ kesungguhan dia? Jadi kamu semua pun kalau nak berjaya, kamu buat sesuatu tu kena bersungguh-sungguh lah. Kamu tak boleh buat separuh jalan sebab takkan dapat apa-apa lah. Betul tak? Betul cikgu. Saya setuju cikgu. Okey, jadikan satu tokoh yang kamu minat kan, bukanlah nak jadikan dia idola ke apa, tapi kita baca kisah dia, kita jadikan pembakar semangat untuk diri kita terus belajar dan belajarlah. Okey, jadi cikgu harap juga semua orang akan teruslah mengikuti kelas cikgu. Agak kelas dengan cikgu ni seronok tak? Seronok cikgu. Seronok cikgu. Okeylah, terima kasih semua sebab bagi cikgu teman cikgu kan mengajar kan. Tak adalah cikgu mengajar seorang-seorang. Okeylah, jadi kelas kita pun dah habis, dah tamat, tak ada apa lagi. Jadi cikgu sudahilah kelas kita dengan tasbih, kisfarah dan surah Wal-As. Cikgu ucapkan Assalamualaikum semua dan terima kasih. Dan salam sejahtera juga kan, tak lupa kalau kita ada pelajar seorang bukan Islam kan, pelajar Indian kan. Okey, selamat sejahtera. Itu saja. Terima kasih cikgu.
Terima kasih Ego. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kamsahamnida. Bahasa Jepun MA ni Fitri.